Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Ketika cobaan hidup yang berat memanjang dalam kehidupan kami, kemudian diiringi cobaan-cobaan lain yang menjadi kisah tersendiri, maka kami merasa tertuntut untuk memaparkan makna tujuan kehidupan kepada lidah yang ingkar dan dengki terhadap aliran tariqah. Kebencian yang didasarkan perasaan iri menyebabkan mereka menyebut pada pengikut tariqah dengan sebutan yang jelek dan menimpakan pelbagai cacat dan aib sejarah pada kudu ahli tariqah. Ujian yang berat ini terus menghajar kelompok-kelompok penghuni biara sofistik, bahkan mereka semakin menjadi-jadi. Dan ketika berfikir bahawa kelemahan telah pupus, maka saya berharap semoga Allah melimpahi peringatan yang lembut kepada kelompok penentang sunnah dan pelaku pelecehan nilai-nilai etika tariqah atau tarikat. Ketika waktu menolak kecuali hanya bermuatan tuntutan kesulitan, dan kebanyakan pada penghuni biara kaum sufi di zaman ini hidup dalam teror dan intimidasi secara terus-menerus, maka saya bersimpati dan mengasihi hati mereka yang luka dengan membangunkan sebuah kaedah, tuntutan dan petunjuk cara bermunajat. Yang semua itu didasarkan atas nilai-nilai keislaman zaman sahabat dan para tabi'in yang bersumberkan pada Al-Quran dan Rasulullah SAW. Kerana itu, kehadiran risalah ini sengaja saya persembahkan kepada kalian, wahai hamba-hamba yang dimuliakan Allah. Di dalamnya juga disebutkan beberapa autobiografi pada guru tariqah menyangkut perilaku, akhlak, sikap, kebiasaan dan akidah mereka. Juga beberapa penemuan kerohanian yang mereka dapatkan dan cara-cara penampakan pencapaian tingkat kewalian dari awal hingga batas akhir. Semua itu saya lakukan dengan tujuan supaya para pengikut tariqah menjadi kuat. Dari kalian saya memiliki bukti dengan pembetulan penularan pengaduan batin hamba yang dicintai Allah. Adalah kesenangan yang saya miliki. Hanya dari Allah zat yang maha mulia segala kemuliaan dan ganjaran berasal. Kepadanya saya minta pertolongan tentang apa yang saya tuturkan dan apa yang saya minta untuk dicukupi. Saya juga minta perlindungan untuk dipelihara dari kesalahan, memohon ampunan dan kesertaannya dalam segala yang saya mohon. Dia, yakni Allah dengan segala keutamaan ala patut dan terhadap apa yang dikehendakinya berkuasa. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, apakah yang menyebabkan Abdul Qasim Al-Qushairi mengarang kitab ini, yang dinamakan sebagai kitab Ar-Risalah? Kata beliau, bila mana orang menghina tarikat, menghina ahli-ahli tarikat, para ulama tarikat, dan cara-cara ahli tarikat, dan tempat berkumpul ahli tarikat, adab-adab dan akhlak tarikat, menyebabkan saya terpanggil untuk menjelaskan, untuk menerangkan tentang tariqah ini berasal daripada sumber Islam yang sebenar. Ini berasal daripada Nabi SAW, para sahabatnya, para tabi'innya dan para ulama yang diikutkan sepanjang zaman. Oleh kerana golongan yang mengingkari kesufian ini terdiri daripada golongan yang dengki, yang benci, dan golongan-golongan yang terus mempelecehkan atau menghina. Kononnya bahawa ahli tarikat ini, ahli sufi ini tidak mengetahui sesuatu pun daripada sunnah Nabi.
atau menyalahi sunnah Nabi SAW, atau keluar daripada kebenaran. Maka kerana itu saya mengarang kitab ini. Walau terasa berat, cobaannya, ujiannya, dan juga perkara-perkara yang lain, maka saya berusaha dengan sedaya upaya saya untuk menjelaskan. Dan risalah ini membina kaedah-kaedah yang penting dalam menyatakan bahawa tasawuf Islam ini atau tariqah, dahulu dinamakan sebagai at-tariqah, dinamakan juga dengan tasawuf, menjadi suatu jalan yang jelas, yang memang datangnya daripada sumber yang benar, merupakan tasawuf Islam yang sebenar. Baik, kalau kita melihat secara sejarah, waktu zaman Nabi SAW, tingkat yang paling mulia yang dicapai oleh manusia dinamakan sebagai suhbah, sahabat. Waktu itu tak ada istilah lain, disebut sahabat. Tidak ada istilah yang popular dinamakan syekh. Tidak juga ada istilah usuli, faqih, muhaddis, abid. Tidak ada. Zahid, tidak ada. Yang dia adalah sahabat. Itu istilah paling tinggi sekali. Istilah paling mulia sekali. Baik dalam Al-Quran menyebut tentang sahabat. Baik dalam sunnah Nabi SAW menyebut tentang sahabat. Kalau tidak menamakan sahabat dengan nama yang lain, kan itu nama paling mulia. Maka kekal nama yang paling mulia selepas Nabi SAW ialah as-suhbah. Maka Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah. Tidak disebut Abu Bakar ulama Islam. Tidak disebut Abu Bakar syekhul Islam. Tidak disebut Abu Bakar sebagai muhaddis atau sebagai faqih, sebagai zahid, sebagai istilah-istilah yang datang selepas itu. Kan istilah yang paling popular sahabat. Ini Abu Bakar sahabat Rasulullah. Ini Umar sahabat Rasulullah. Ini Uthman sahabat Nabi SAW. Dan dalam definisi mereka disebut As-Sahabil Jalil, sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq. As-Sahabil Jalil, Umar Al-Khattab. Maka datang selepas zaman sahabat dinamakan gelaran tabi'in. Maka gelaran tabi'in ini bukanlah gelaran yang Rasulullah sebut secara jelas tabi'in. Mereka hadis yang menyebut khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun-kurunku, dan kurun selepasku, dan kurun selepas-selepasku. Maka para ulama bahasa dan para ulama syariat menyebut selepas sahabat namanya tabi'in, yakni pengikut. Perkataan tabi'in daripada perkataan tabi'un, ikut. Jadi yang mengikut ramai dipanggil tabi'in, pengikut. Yang dimaksudkan ialah ikut cara sahabat. Ilmunya, cara berfikirnya, cara beramalnya, cara memahaminya. Maka selepas zaman tabi'in, istilah popular ialah tabi'in. Yakni pengikut kepada pengikut. Dan mereka ini pula akan ikut orang yang ikut sahabat Rasulullah. Ilmunya, pemikirannya, akhlaknya, cara bercakap, berbualnya. Maka jalan mereka kurung mulia disebut kurung sahabat, kurung tabi'in, tabi'in. Okey, selepas itu mula ada istilah baru. Tidak lagi disebut istilah tabi'in, tidak ada. Maka keluarlah satu gelaran namanya Abbad, ahli ibadat. Keluar gelaran zuhad, orang-orang zuhud. Keluar istilah-istilah lain seperti fuqaha, ahli fiqh. Muhaddisun, ulama-ulama hadis. Usuliyun, ulama-ulama usul. Maka lahir istilah-istilah ini. Dan termasuk yang lahir dalam penjenamaan istilah. Yang perkara ataupun lubun, intisari atau intipatinya dah ada. Maka lahir golongan disebut sebagai sufi. Sebab itu bila seorang menafikan bahawa sufi tidak ada dalam Islam, atau dengan maksud sufi tidak ada di zaman Rasulullah, ia secara nama, tapi tidak secara konteks dan kandungan. Kandungan itu sufi ada sepanjang zaman. Sebagaimana kita sebut tentang hadis, atau istilah muhaddis, ulama hadis, ia ada secara konteks, tetapi penjenamaan berlaku selepas itu. Kerana kita semakin berada pada zaman di mana kita mula menyusun sesuatu lalu kita menjenamakannya. Dulu dia orang karang kitab, tak ada tajuk, straight je.
Tak ada pecahan-pecahan tajuk. Hari ini ada tajuk pertama, tajuk kedua, tajuk. Mula ada pecahan-pecahan. Dulu secara umum. Baik, perkembangan ini bukan menunjukkan bahawa dia bukan datang dari Islam. Tapi ia satu penyusulan yang drastik. Maka tasawuf, bagi yang menolak, yang menganggap tidak ada tasawuf dalam Islam, membencinya, mengingkarinya, bukan memusuhi ahlinya, memusuhi ilmunya. Dan ini berlaku pada beberapa zaman, sebagaimana berlaku kepada Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari, Al-Maliki, yang memusuhi tasawuf. Akhirnya dia berdebat dengan seorang ulama sufi, Abu Abbas Al-Mursi, yang membawanya bertemu dengan gurunya Abul Hasan Ash-Shadzili, yang berakhir dengan Imam Ibn Atta'illah mula menjadi salah seorang sufi, lalu mengarang kitab Al-Hikam. Dan kita dapati sebagaimana kata Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, bahawa sufi ini didukung oleh ulama-ulama, didukung oleh ahli hadis, didukung oleh orang-orang yang berkeahlian. Tapi kita tak menolak. Ada golongan sufi yang sesat, keluar daripada Islam, ajaran Islam, bukan sunnah Nabi SAW. Kita tak tolak benda tu. Sebagaimana dalam mana-mana kelompok ada je. Atau di kalangan fuqaha, yang ada di fiqh, ada yang disebut ulama-ulama jahat, yang menjual fatwa demi mendapat kesenangan di sisi pemerintah. Maka ada juga. Sebagaimana kelompok-kelompok setiap bidang ilmu, dia ada golongan-golongan jahatnya. Maka golongan jahat ini tidak mampu merobohkan asas yang wujud. Kita tak nafikan ada orang yang berselindung atas baju sufi untuk tidak sembahyang, tidak berpuasa, tidak mau bekerja. Atas nama baju sufi melakukan fitnah dalam agama, dengan menggugurkan segala hukum hakamnya dan membenarkan perlakuan haramnya atas nama sufi. Kita tak nafikan golongan ini wujud. Sebab itu kata Imam Al-Qushairi, bila beliau mengarang kitab Ar-Risalah sebagai untuk menunjukkan inilah dia kaedah-kaedah sufi yang sebenar, yang kami ambil daripada Quran dan Sunnah. Sebab para ulama sufi yang sebenar, mereka begitu menekankan bahawa ilmu ini mesti berpunca daripada Quran dan Sunnah. Kata Junaid Al-Baghdadi, ilmuna hadha muqayyadun bil kitab was sunnah, wa man lam yahfazil Quran wa lam yaktubil hadith la yuqtada bihi fi hadzal amr. Wat turuq kulluha masdudatun 'ala al-khalqi illa 'ala man iktafa athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Junaid Al-Baghdadi, Syekhul Taifah, ketua segala ulama sufi. Junaid kata apa? Ilmu kami terikat dengan Quran dan Sunnah. Siapa yang tidak hafaz Quran dan tidak menulis hadis, maka dia tidak boleh diikuti dalam ilmu ini. Lihat bagaimana Junaid Al-Baghdadi mensyaratkan guru sufi, dia mesti faham Quran dan Sunnah. Itu ilmunya. Kalau dia tidak memahami Quran dan Sunnah, maka dia bukanlah sufi yang sebenar. Dia sufi yang sakit, yang perlu dirawat dengan ilmu ini. Penguasaan sufi dengan Quran dan Sunnah itu jelas. Sebab mana-mana bidang ilmu, yang nak jadi muhaddis, yang nak jadi usuli, yang nak jadi apa pun, memang ini asas ilmunya Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kata Junaid Al-Baghdadi lagi, semua jalan tertutup, melainkan jalan yang dilalui oleh Nabi SAW. At-turuq kulluha masdudatun. Semua jalan-jalan, semua tarikat ini ditutup, melainkan yang ikut cara Nabi SAW. Ya, bagaimana para ulama menyebut tentang bahawa sufi ini mesti ikut Nabi SAW. Dan demikian juga disebut oleh ramai ulama-ulama lain. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Abu Ali Hasan bin Ali Al-Juzdani, seorang sufi agung. Kata Juzdani, di antara tanda kebahagiaan seorang hamba, min alamati as-sa'adati Allah, antara tanda bahagia seorang hamba, pertama, taysirut ta'ati alaihi, Allah mudahkan dia taat pada Allah. Itu tanda dia bahagia. Tanda bahagia, Allah mudahkan dia taat. Yang kedua, muwafaqatus sunnah fi af'alihi, perbuatannya bertepatan dengan sunnah Nabi. Ya, mereka tekankan sunnah Nabi.
perbuatannya bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, wasuhbatuhu li ahli salah, dia berkawan dengan orang baik. Dan yang keempat, husnu akhlaqihi ma'al ikhwan, dia berakhlak baik ketika bersama saudaranya. Yang kelima, bazlul ma'ruf alal khalqi lil khalqi, dia suka buat baik kepada hamba-hamba Allah. Dan yang keenam, ihtimamuhu lil muslimin, dia ambil berat pada orang Islam. Dia ambil berat pada orang Islam. Dan yang terakhir, mura'atuhu li awqati, dia amat menjaga waktunya. Dia kata Imam Juzdani, tanda kebahagiaan seorang hamba itu, pertama dimudahkan taat. Yang kedua, amalannya bertepatan dengan sunnah. Yang ketiga, dia bersahabat dengan orang baik. Yang keempat, dia berakhlak baik ketika mana bersama sahabat-sahabatnya. Yang kelima, dia sentiasa membantu kebaikan pada hamba-hamba Allah yang lain. Dan yang keenam, betapa cenderung prihatin dia dengan orang Islam. Dan yang ketujuh, dia menjaga waktu. Ini sufi. Kata Imam Abu Sulaiman Darani, sufi yang kami bina, sekiranya ada sesuatu yang ada dalam hatiku, lintasan-lintasan dalam hatiku, aku tidak akan menerima lintasan itu melainkan dengan dua saksi, Quran dan sunnah Nabi SAW. Kata Imam Al-Hawari atau Ahmad bin Hawari, sufi yang agung, man amila amalan bila tiba'i sunnah fabatilun amaluhu, siapa yang melakukan amalan tak ikut sunnah maka tak diterima. Artinya secara jelas para ulama menyebut sufi tidak menyalahi sunnah, bahkan meletakkan sunnah sebagai perkara yang paling utama dalam amalan, dalam perkataan. Bukan hubungan sufi dengan hubungan syariat. Sebagaimana disebut oleh para ulama, haqiqatun bila syari'atin batilah, syari'atun bila haqiqatin atilah. Contoh kalau kita bersyariat tapi tidak bersufi, maka batil. Kenapa? Dalam bersyariat tadi, dalam sembahyang puasa kita tak ikhlas, kita tak jaga hati, maka jadi batil. Rosak. Wa syari'atun bila haqiqah, bila kata ulama, haqiqah bila syariah batil. Kalau seorang bercakap tentang, seorang bercakap tentang hakikat, tapi tidak bersandarkan syariat, maka ini batil. Cakap hakikat ketuhanan, hakikat takut pada Allah, tapi tak sembahyang, batil. Nak cakap ilmu hakikat apa, ilmu makrifat apa, tak boleh bercakap benda hakikat makrifat kalau tak boleh buat syariat, maka ini adalah batil. Dan kalau syariat pula tanpa hakikat, maka ini atilah. Syariatnya ada tapi tasawuf pula tak ada, maka atilah. Maka dia akan menjadi sia-sia. Macam saya sebut, dia amalannya sembahyang bagus, puasa bagus, haji bagus, tapi dia tidak ikhlas. Bukankah sepakat ulama sebagaimana disebut oleh Fudail bin Iyad rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, amalan seseorang tak akan diterima melainkan dengan dua syarat. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, menepati sunnah Nabi SAW. Maka mengikut sunnah Nabi itu namanya syariat. Ikhlas itu namanya hakikat. Seorang bersyariat tanpa hakikat, maka sia-sia. Sebagaimana seorang yang cuma berhakikat tapi tidak bersyariat, maka batil. Saya ni ustaz walaupun tak pakai tudung tapi ikhlas. Ikhlas benda ni. Saya walaupun tak sembahyang, saya orang ikhlas, mukhlisin. Mana saya nak kaitkan awak dengan membatalkan syariat lalu awak bercakap tentang ikhlas? Maka ini tidak bertepatan. Artinya sufi satu ilmu yang penting dalam kehidupan kita. Bila Syekh Abdul Qasim Qushairi menyebut orang yang mengingkari sufi ni kerana dengki atau kerana jahil, yang terus cuba untuk menghina sufi dan terus merendah-rendahkan sufi, saya menganggap sufi bukan dalam Islam, bukan terkeluar dari Islam, kelompok ini ikut Yahudi, kelompok ini ikut Kristian, maka ini perkataan-perkataan yang menunjukkan kejahilan, kedengkian, kebodohan yang amat. Sedangkan tokoh-tokoh sufi, sebab itu kata Abdul Qasim Qushairi, saya akan buat tokoh-tokoh yang tiada khilaf ulama dari sudut kesalehannya. Kalau kita sebut Zunnun al-Misri, siapa yang menafikan keilmuan Zunnun al-Misri? Fudail bin Iyad, Haris Muhasibi, Bish al-Hafi, Ahmad Hawari, Yusuf bin Asbat, Junaid al-Baghdadi,
Ibrahim bin Adham, Syaqi al-Barqi, Ma'ruf al-Kharqi, dan lain-lain sejumlah yang disepakati solehnya, ilmuannya, baik zahirnya, batinnya, terbukti tanda-tanda penerimaan Allah Ta'ala padanya. Sebab itu para ulama menyebut tasawuf Islam, supaya kita faham apa itu tasawuf, supaya kita memahami hakikat tasawuf. Yang saya kata kita ini amat penting, dan para ulama menamakan Imam Qushairi sebagai mujaddid dalam bidang sufi kerana beliau berhujjah dengan segala ilmu dan ilmiah tentang ini sufi. Tentang sufi bukan kami berdada kosong, berakal kosong. Kami ada sandaran dan kami ada ilmu. Sebagaimana saya katakan, setiap bidang ilmu dia ada pakarnya. Ulama hadis ada pakar-pakar dan dia ada istilah dia. Istilah yang mungkin tak diketahui oleh orang lain melainkan disyarat oleh mereka. Istilah hujjah, hakim, muhaddis, hafiz. Maka istilah ini difahami oleh ulama-ulama hadis. Istilah masyhur, hadis aziz, hadis ahad, hadis mutawatir. Ini difahami oleh ahli hadis yang diterangkan kepada orang lain. Hadis yang disebut sebagai mu'dhal, mursal atau marasil. Ini istilah-istilah hadis yang difahami oleh ahli hadis. Dari sudut takhrijannya, sahihnya, hasannya, sahih li ghairihi, sahih li zatihi, hasan li ghairihi, hasan li zatihi, dhaif, gharib, munkar. Istilah ini siapa tahu? Ulama hadis. Dan disyarahkan mereka. Maka demikian juga ulama sufi ada istilah dia. Istilah ilham, kasyaf, salik, istilah wara', istilah berkaitan dengan futuwah. Istilah yang berkaitan kita akan belajar nanti. Semua istilah ini ahlinya. Maka ketiadaan istilah ini pada zaman Rasulullah bukan menyatakan ia bukan daripada Islam. Istilah untuk memberi mudah kepahaman, sebagaimana saya katakan, dalam bidang hadis mereka ada istilah mereka. Dalam bidang tafsir mereka ada istilah mereka. Dalam bab tafsir ada istilah-istilah tafsir yang mereka namakan sebagai ulumut tafsir. Ilmu tentang tafsir. Nasikh, mansukh, muqayyad, mujmalnya, yang disebut sebagai kita katakan istilah-istilah kalangan ulama-ulama tafsir itu sendiri. Dalam bidang usul fiqh ada istilahnya. Ulama-ulama usuli, usul fiqh, dia ada istilah yang berkait dengan dalil-dalil. Jadi semua orang ada istilah. Hanya kerana tidak kedengaran istilah ini pada zaman Rasulullah bukan menafikannya. Kerana Islam adalah menjelaskan satu benda yang sudah ada sebenarnya. Cuma kita nak terangkan dalam makna definisi. Maka sebab itu kata ulama, ini tasawuf yang sebenar. Baik, kita dapat kenal tasawuf sebenar dengan beberapa ciri-ciri mereka. Pertama, kita tahu bahawa manusia ini, tuan-tuan, sebagaimana kata Abu Nas As-Sarraj, ada 3 golongan dalam menjaga adab mereka. Dalam menjaga apa yang disebut sebagai kesempurnaan mereka. Yang pertama, ahli dunia. Ahli dunia mereka akan menjaga kesempurnaan secara bercakap mereka. Kita nak jadi ahli dunia, senang berurusan, cara bercakap kena pandai. Dan fasahah, lancar. Dan balaghah, bahasa tu indah. Kita kan nak berurusan dengan ahli dunia, cakap tu kena pandai. Tuan-tuan nak negotiate, tak pandai cakap, tak dapat projek. Maka ahli dunia dia akan belajar skill cara bercakap. Dan dia akan menyimpang ilmu-ilmu dan juga peraturan, etika. Maka kita lihat ahli bercakap, tuan-tuan yang bisnes, katakan orang bisnes hotel. Apa yang dia tekan? Cara bercakap. Terima kasih, selamat datang, datang lagi. Apa yang kami boleh tolong? Kami sentiasa berkhidmat. Ini ayat-ayat cantik mereka. Lalu servis mereka ini dibayar dengan berapa pun harga. Kita pergi kedai makan, bagus cakap cik nak makan apa? Tunggu sekejap, maaf cik lambat. Cik kalau tak sedap, minta maaf. Kita cuba terbaik. Ayat-ayat ini. Tak ada orang kalau kita pergi kedai makan dia kurang ajar kita. Mereka kedai itu tutup lepas ni. Tak ada tempat yang dia tak pandai jaga bahasa. Mereka dia akan tutup. Perdana Menteri, dia nak cakap dengan orang, dia kena jaga bahasa dia. Dia silap cakap habis. Menteri-menteri.
Dia tak pandai cakap, maka habis dia. Orang akan kod setiap perkataan. Ini ahli dunia. Dia akan perhatikan bahasa yang dia bercakap. Maka keluar bahasa-bahasa yang menunjukkan supaya dia selamat. Saya rasa, saya dapat bayangkan, ini semua bahasa selamat saman. Maka dia guna bahasa itu. Saya dapat bayangkan adanya penyelewengan. Bayangkan. Maka dia tak menuduh, dia cuma bayang. Saya rasa, dia tak tuduh, dia cuma berperasaan. Maka ini gaya bahasa. Semua orang bila faham gaya bahasa, kalau tuan-tuan tengok ahli politik, yang paling dijaga ialah bahasa dia. Maka dia janji macam-macam pada ayat dengan bahasa dia. Dia bijak bermain kata-kata. Sebab itu ditipu tak rasa ditipu sebab bahasa dia. Macam kena tipu, tak tipu rasanya. Betul lah tu. Kerana ahli politik memang begitu bahasa dia. Dia akan bercakap. Jadi ini ahli dunia. Yang kedua kita panggil ahli agama, ahluddin. Ahli agama dia menjaga adab dari sudut menjaga seluruh fizikalnya dalam mentaati Allah. Menjaga segala sempadan larangan Allah dan meninggalkan segala syahwat. Seorang bila kita sebut ni ahli agama, dia mesti akan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya dan membuang segala perkara bersifat syahwatnya. Maka ini kita sebut ahli agama, ahluddin. Di sana kelompok ketiga, kata Abu Nah As-Sarraj, yang paling mulia, dia panggil ahli khususiat. Ahli istimewa VIP. Siapa? Orang tasawuf. Kenapa? Dijaga hatinya. Dijaga janjinya dengan Allah. Dia tidak berpaling kepada makhluk. Dia menjaga waktunya. Dan dia melihat kedudukannya di sisi Allah. Tidak yang lain, bukan di sisi makhluk. Ini panggil ahlu khususiat. Maka inilah dia tasawuf yang kami bicara. Kami nak jadikan seorang naik daripada ahli agama kepada ahli khususiat. Kalau secara ahli agama, tuan-tuan sekalian, kita cuma jagalah solat 5 waktu. Tuan-tuan akan jaga zakat, korban, umrah, haji. Tapi hati kita siapa nak jaga? Saya memang jaga fizikal saya dalam sembahyang, dalam puasa. Baik merawat hati, menjaga hati daripada segala perkara yang mungkin merosakkan ibadat saya. Baik ujubnya, baik riaknya, baik sum'ahnya. Tuan-tuan, iblis, dia menjaga yang menjadi syariatnya. Tapi bila mana hatinya ada dengki, benci, tidak bersyukur, bermulalah pelanggaran hukum. Akhirnya kita dapati, ada orang, zahirnya beragama, tetapi hatinya bersarang segala perkara yang kotor dan busuk. Dia masih berdendam dengan orang. Dia masih membenci orang pada sebab yang tidak munasabah. Dia masih ada sifat kedekut, bakhil, walaupun dah tua nak mati esok lusa. Dia masih ada buruk sangka pada orang. Walau tidak pernah dia melihat sesuatu yang buruk, melainkan cuma buruk sangka. Betul? Ini hati kotor. Bukan hati ni yang membayangkan benda-benda buruk. Sehingga agak suka menerima takdir Allah. Ketentuan Allah. Walau dia orang beragama secara zahir. Ini kita lihat pada diri kita. Kita bukan nak tuding orang, kita. Kita alhamdulillah Ustaz haji 5-6 kali dah. Umrah pun puluh-puluh kali. Ini kalau kira haji campur umrah mungkin 100 kali. Misal katalah. Tapi bagaimana hati kita? Datang riak, datang ujub, datang sum'ah. Datang sifat merendahkan orang. Kita rasa kita jadi dekat dengan Allah, orang lain jauh belaka. Datang rasa penghinaan pada orang. Datang benda-benda yang siapa yang akan peduli benda ni? Akhirnya orang ni, dia seperti kita katakan, zahirnya indah, tapi dalamnya kotor. Maka datang tasawuf membersihkannya. Memperbaikinya. Sehingga tuan-tuan, jiwa-jiwa ikhlas itu seselah terang. Dan jiwa-jiwa cinta dan sayang juga kelihatan pada bicaranya, pada senyumannya, pada keikhlasan dalam persahabatan. Dek kenapa? Hatinya. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Al-akhilla yawma izin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin. Teman-teman di dunia yang berkasih sayang, semuanya bermusuh akhirat kelak. Melainkan orang bertakwa. Allah menyebut orang yang bersahabat kerana takwa. Dan kita tahu takwa ini bukan sekadar amalan zahirnya, juga hatinya. Dia menjaga hatinya. Dia menjaga hatilah, maka
dia akan terus bercinta dengan orang yang disayangi ini sampai akhirat. Itu persoalan hati, persoalan penting yang diabaikan dan dilihat oleh ulama-ulama waktu itu. Mereka menegakkan yang zahir, tapi menghancurkan yang batin. Zahirnya bagus, tapi dan rosak. Berlaku perebutan kuasanya, pentes mementesnya, tikam menikamnya, rendah merendahnya, maki-makinya, semua itu berlaku. Yang tidak berlaku sebelum ini. Yang mereka walau berbalah tapi mencintai. Ini Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berbalah dengan Talha. Berbalah dengan Zubair bin Awam. Tapi waktu melihat Talha mati dibunuh. Dia merangkul kepalanya. Kasih dan sayangnya tak pernah berubah walau berbeza pendapat. Maka dia kata, celakalah orang yang membunuhmu wahai Talha. Celakalah orang membunuhmu. Kerana kamu orang baik, orang soleh. Semoga persengketaan ini tidak pernah berlaku antara kita. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Walau dia tak sokong Sayyidina Ali, tak sokong. Dalam konflik Sayyidina Ali dengan Muawiyah, dia tak sokong. Dia jadi orang tengah. Namun dia tak membiarkan siapa pun menghina Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Kita tahu Sayyidina Ali siapa? Sahabatnya kerana Allah. Semua para sahabat, sebalik, walau mereka berbeza pandangan, tapi mereka menyintai, menyayanginya. Kerana hati mereka bersih. Maka kita, zahir nampak macam baik, tapi hati kita menyimpang. Oh, sangka ni dengki, ni tungkawan ni jatuh nak naik. Kan ini perlukan kesufian. Sebab itu kata ulama, tasawuf Islam ialah tarbiyatun ilmiyatun wa amaliyatun linnufus wa ilajun li amradil qulub wa gharsul fadail wa iqtila'ur lirrazail wa qamu lisyahawat wa tadribun ala sabri wal ridha wa ta'at. Satu. Tasawuf Islam yang kita tekankan ini. Satu, tarbiyah. Ilmunya dan amalannya. Untuk jiwa kita. Tasawuf ni bukan sekadar tarbiyah badan. Ia juga ilmu. Maksudnya kita buat sesuatu dengan ilmu. Bukan kosong. Dan amalannya. Linnufus untuk diri kita. Wa ilajul li amradil qulub. Dan satu bentuk rawatan pada penyakit hati. Wa gharsul fadaili. Dan sentiasa kita nak tanam perkara yang baik. Waqtila'un lirrazai, sentiasa kita nak buang benda-benda buruk. Wa qam'un lisyahwat, kita nak tundukkan syahwat kita. Wa tadribun 'ala sabri wal ridha wa ta'at, dan kita latih diri kita sentiasa sabar, sentiasa redha, sentiasa taat. Ini tasawuf. Saya nak latih diri saya untuk sabar. Sebab saya tahu dunia inilah ujian. Maka tidak ada senjata paling kuat untuk menghadapi ujian. Tidak ada bahtera paling kukuh untuk menghadapi ujian. Tidak ada kenderaan yang paling utuh dalam menghadapi ujian, melainkan sabar. Saya kena bersedia sabar. Kalau saya berkahwin, saya kena bersedia sabar dengan pasangan saya. Kalau saya bersahabat, saya kena bersedia bersabar dengan sahabat saya. Saya bermasyarakat, saya kena bersabar dengan masyarakat saya. Sabar ini penting. Inilah tasawuf. Macam mana kita nak bina jiwa sabar? Dengan melihat kelebihan sabar, ganjaran sabar, contoh-contoh orang bersabar. Kadang-kadang pada Nabi, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah sebagaimana sabarnya rasul-rasul di kalangan ulul azmi. Maka kita nak faham sabar secara peringkat. Supaya kita tak nampak sabar tu macam kosong, 8-0. Sabar. Apa dia sabar? Sabar. Kita melihat sabar itu syurga. Kita melihat sabar itu ialah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dek kita sabar tu tanda Allah sayang. Wa ma sabruka illa billah. Sabarmu itu datang dari Allah. Alhamdulillah saya dapat sabar dengan anak-anak saya. Maknanya Allah sayang kita. Sebab itu Allah beri sabar. Saya dapat sabar dengan pasangan saya. Berarti Allah sayang kita. Kata Allah jadikan, Allah berikan kita kesabaran pada pasangan-pasangan kita. Allah jadikan kita sabar dengan adik-beradik kita. Terjaga silaturahim. Sebab kalau saya ikut tak sabar, putus lama dah adik-beradik, tapi saya sabar. Berarti kamu sufi. Kamu memahami nilai sabar. Sebab itu kamu tahan diri. Kalau ikut tak sabar kita, putuslah adik-beradik. Bila asyik kita je pergi rumah dia, dia tak pergi. Kalau nak cara nak marah lah. Asyik kita je tolong dia, dia tak tolong kita. Asyik kita je ingat dia, dia tak ingat kita. Asyik kita je mula mesej dia, dia tak pernah mesej kita. Asyik kita tanya khabar, dia tak. Tanya kita pun sabar. Tak apalah. Allah nak berikan segala kebaikan. Bila Allah nak beri kebaikan pada kita, Allah jadikan kita mulakan semua.
Tetapi bila Allah nak beri kebaikan, Allah jadikan kita semua yang memulakan kebaikan. Jadi jangan sedih kalau orang tak mulakan kebaikan. Sedihlah kalau kita tak mulakan kebaikan. Satu ramai manusia, dia menunggu kebaikan orang lain untuk dibuat baik. Ini orang yang rugi. Dia melepasi usia-usia dia. Andai kata orang yang ditunggu sampai sudah tak buat baik, maka dia pun terhalang buat baik. Maka alangkah ruginya dia menunggu kebaikan orang untuk dibuat baik. Orang yang untung, dia memulakan kebaikan. Kan itu kita selalu tekankan bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fastabiqul khairat, berlomba buat baik, lomba. Maksudnya jadilah orang yang pertama, orang yang utama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan badiru bil a'mal. Segeralah beramal, segera. Jangan duk tangguh-tangguh. Kita dah sebut nangguh-nangguh ni tentera iblis. At-taswif jundun min junudu iblis. Menangguh-nangguh itu ialah tentera iblis. Kita tahu ini tuan-tuan. Maknanya kita mulakan dulu. Baik, kita latih sabar. Dan latih redha. Tapi bila kita sebut redha, maknanya apa? Kalau orang sabar ni, dia masih fikir, kalau tak jadi macam ni. Tapi tak dah jadi macam saya sabar. Orang redha pula tak, dia tak ada cerita, kalau tak jadi macam ni. Tak, ini yang baik sebenarnya. Kita kan, kalau sakit, sabarlah sakit ni. Kemudian kita, kalau saya sihat Ustaz, boleh pergi kuliah Ustaz. Contohlah. Kita macam undur balik ke belakang. Kalau sihat. Kita sabar tapi belum redha. Orang redha, dia tidak mahu keadaannya itu berundur ke belakang. Dia sentiasa lihat ke depan. Itu tanda redha. Katakan dia sakit. Dia tak kata, kalau saya sihat. Tak. Saya sakit ni baik bagi saya. Sebab saya sakit ni Ustaz, saya boleh baca Quran, boleh zikir. Olah saya dengar kuliah online Ustaz khusyuk. Masa saya sihat Ustaz, dengar kuliah online Ustaz sambil bergolek. Golek. Makan karipak. Makan nasi lemak. Bila sakit, fokus Ustaz. Bagus sakit punya. Maknanya ni orang redha. Dia melihat keadaan dia sekarang lebih baik daripada tidak. Dulu dia kaya. Lepas tu miskin. Kalau dia sabar, dia kata begini. Saya Ustaz dulu senang, tapi sekarang susah. Kalau lah senang balik, saya akan sekian-sekian. Tapi tak apalah. Saya sabar je lah. Ini sabar. Yang redha pula kata, Ustaz saya rasa susah ni lagi baik pada senang. Sebab masa senang tu, saya tak ada masa ingat Allah. Bila susah, ya Allah, ingat Allah. Doa pun rasa bagus sikit. Sembahyang pun terjaga, tak ada fikir. Maka kalau orang tanya, nak tak senang balik? Saya tak nak lah. Saya nak ni sekarang. Ini orang redha. Dia tak mau pindah ke belakang. Dia melihat ke depan, ke depan. Maka itu secara harfi ataupun secara zahir, apa beza sabar dengan redha dalam amalan? Orang redha tak akan melihat ke belakang balik. Orang redha melihat ke depan. Orang sabar dia masih lihat ke belakang. Andainya waktu boleh diputar-putarkan. Ya laitas syabab ya'udu yauman fa ukhbirhu bima fa'ala al-mashi. Kalau saya boleh muda balik, saya akan beritahu apa yang dilakukan uban kepada saya. Rupanya bila beruban, cepat ngantuk. Baru start kuliah dah ngantuk sebab dah beruban. Dulu masa muda tak ngantuk Ustaz. Saat kuliah tergejang. Ni dah tua. Inilah yang dibuat oleh uban sekarang. Saya cepat letih. Dulu masa muda pak pinggang, dah beruban, sepinggang dah payah nak habis. Dulu masa tak beruban, berlari, jogging. Hari ni Ustaz nak jalan pun tak larat, dah uban. Itu disebut ya laitas syabab ya'udu yauman fa ukhbirhu bima fa'ala al-mashi. Moga-moga aku kembali semula supaya aku dapat beritahu apa masalah uban, apa uban lakukan pada aku dahulu. Ini orang yang cuma sabar, tapi masih bercita-cita kalau dapat muda balik. Tak, kalau saya muda balik, uish, saya belasah semua orang ni. Nak jadi jahat juga bila muda. Jadi orang ni dia cuma ada sabar. Tapi redha tak ada. Kerana redha, dia tak akan berpindah pada benda yang disukai itu. Tapi dia melihat apa yang dia ada sekarang. Sekarang. Ni dia kahwin dengan orang lain. Patut orang lain kahwin orang lain. Contohlah. Berkahwin ni teruk suami dia. Apalah sabar. Tapi kalau saya kahwin orang tu dulu, saya mungkin tak jadi macam ni. Dia masih sabar. Tapi dia tak redha. Tapi kalau tengok pasangan dia sekarang, berbanding dia mungkin pernah ada pasangan yang dia nampak macam baik lah. Yang ni nampak semua teruk. Payah Ustaz, lagi kuliah, payah dapat suami macam ni. Contoh. Maka kalau dia kata ini baik untuk saya, barangkali Allah nak kuatkan agama saya dengan ada suami macam ni. Barangkali Allah nak kuatkan agama saya dengan ada isteri macam ni. Baik.
Mungkin kalau suami saya jenis baik, saya pun buat mudah je agama. Tapi bila suami macam gini, saya rasa kemanisan agama. Doa saya rasa manis. Maka dia redha. Ini jiwa redha. Kemudian kata para ulama tentang sufi itu, dia ajar kita taat. Wa tadribu ala taat. Dati kita taat. Jadi kalau tuan-tuan bersufi, tuan-tuan tengok tiga ni berlaku. Apa dia? Melatih sabar, melatih redha, melatih taat. Ini sufi betul. Bukan melatih kita tak semayang. Dah sufi sangat tak semayang. Dah sufi sangat tak tutup aurat. Ini bukan. Dia tak ajar kita taat ni. Dia ajar kita lawan. Kemudian kata ulama lagi, sufi yang sebenarnya dia ajar. Ini sufi yang dia ajar. Dan ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qasim Kushairi. Ini yang diajarnya. Huwa mujahadatun nafs wa mukabatun linaz'atiha wa muhasabatun daqiqatun laha ala a'maliha wa turukiha wa hifdzul qulub عن طوارق الغفلات وهواجس الخطرات وانقطاع عما يعوق السالك في سيره إلى الله وزهادة في كل ما يلهي عن ذكر الله ويعلق بالقلوب سواه. Maksud tasawuf kami ialah melawan hawa nafsu, mencegah kehendaknya, sentiasa muhasabah secara detail atas setiap perbuatan dan apa yang ditinggalkan. Tuan-tuan, kalau kita buat, kita muhasabah. Kalau kita tinggal pun kita muhasabah. Saya semayang, saya muhasabah. Semayang saya nyokir tak? Tuhan terima tak? Kalau saya semayang, saya tahajud. Waktu saya tinggalkan sesuatu, kenapa saya tinggalkan benda ni? Katakan orang nak beri jawatan pada saya. Saya pun tinggalkan. Turukah saya tak nak jawatan? Saya kena muhasabah dia, kenapa awak tolak jawatan? Bukankah dengan jawatan awak boleh buat baik, boleh mengubah masyarakat? Maka saya kena tanya kenapa saya tolak. Terima saya muhasabah, tolak pun saya kena muhasabah. Kalau kita memilih untuk buat sesuatu, tuan-tuan kena muhasabah. Kalau tuan-tuan memilih meninggalkannya, tuan-tuan juga kena muhasabah. Saya asal petani. Petani ni, kebun. Lepas tu malas dah berkebun ni. Saya nak ke laut lah pula. Waktu tuan-tuan tinggalkan kebun, tuan-tuan kena muhasabah kenapa? Sebab mungkin tugas itu dah memenuhi keperluan fardu kifayah. Tapi kita tinggal, saya tak nak berkebun lagi. Saya nak ke laut pula. Maka kena muhasabah. Jangan tinggal bodoh macam tu je. Kerana ia akan menjadikan kita rugi. Dia jenis orang kita sebut, orang kampung sebut angat-angat dia ayat. Buat tu, tinggal tu. Buat tu, dia tak ada muhasabah. Saya kalau nak pindah negeri, atau saya pergi ke satu negeri, saya kena muhasabah kenapa? Kenapa saya nak pindah negeri ni pula? Dan kenapa saya tinggal negeri ni? Sebab penduduk negeri ni kalau jahil, saya akan ditanya oleh Allah. Dan saya pergi ke sini pun mesti saya juga kena tahu sebab apa. Apakah saya nak cari kekayaan di sana? Saya kena muhasabah. Apakah kerana di sini orang dah tak nak terima saya? Maka saya perlu berhijrah. Kena muhasabah. Sebab itu Nabi SAW tidak buat keputusan mudah untuk hijrah tinggalkan Mekah. Sebalik ahli Mekah menindah Rasul, Nabi tak tinggalkannya. Dan Nabi ada muhasabah dia. Dia tak akan tinggalkan sehingga datang perintah Allah untuk tinggalkan. Bagi kita, kita kena muhasabah. Saya katakan, kalau tuan-tuan nak tinggal satu pekerjaan, nak buat satu pekerjaan ni, tuan-tuan kena muhasabah. Kenapa nak buat itu, kenapa nak tinggal ni? Semua orang, ini dia namanya sufi. Dia ada muhasabatun daqiqatun, muhasabah yang detail. Laha ala amaliha wa turukiha. Baik kita buat, baik kita tinggal. Wa hifdzul qulub an tawarikil ghafalat. Antawarikil ghafalat. Tata jaga hati daripada segala kelalaian. Ini tasawuf, jaga hati daripada segala kelalaian. Wahwa jisil khatarat, dan kebimbangan, kesedihan dan lintasan yang kotor. Kadang-kadang kita ni lintasan seks ada. Yang buruk-buruk kena tinggalkan, belajar tinggal. Lintasan buruk sangka, ni kita panggil hawajis. Hawajis ni benda-benda buruk. Ataupun lintasan kedukecitaan. Macam mana anak saya nak kerja nanti, sampai kita jadi duka cita. Padahal anak kita kecil lagi. Kita ni dah fikir bukan-bukan. Tasawuf mengajar kita tak fikir bukan-bukan. Kita realistik. Kita jalan terus dan redha dengan takdir Allah. Kita kan tuan-tuan, ramai manusia, kebanyakan sedihnya kan dia fikir bukan-bukan. Kadang-kadang benda tu belum pun berlaku, tapi dia dah fikir bukan-bukan. Macam mana Macam mana Dia dah takut. Dia takut pada hal-hal dunia yang Allah ada jaminannya. Yang dia patut takut pada hal akhirat yang Allah tiada jaminan baginya.
Dah dunia orang cerita ni, nanti Ustaz, ekonomi akan jatuh. Nanti. Tuan-tuan jangan bimbang sangat. Tuan-tuan tengok orang yang meramal ni, macam ramalan cuaca. Esok ribut hujan ribut petik. Tak ada. Panas dering. Panas sungguh. Setiap kali kita dengar ramalan cuaca, kita tengok. Dia tulis depan dah, ramalan cuaca. Kita pun tak boleh marah dia ramal. Dia bukan kata betul esok dijangka hujan petang hari, ribut petir di 1-2 buah tempat. Rupanya tak ada ribut petir. Dalam rumah kita dia ribut petir. Gaduh lagi. Ribut petir tu tak ada. Jadi, tuan-tuan demikian kalau tuan-tuan dengar kaki sembang ekonomi, kaki sembang politik. Semua kaki sembang ni, tuan-tuan jangan bimbang. Di sisi Allah ada urusan. Dijangkakan sekian-sekian je. Ya kita boleh dengar tapi untuk mewujudkan kebimbangan, ketakutan tak perlu. Tapi buat apa yang Allah suruh sekarang. Orang kata nanti duit akan jatuh. Misalnya. Ekonomi tahun 2023 tak berapa elok. Itu kata mereka. Kita mula takut, mula bimbang, mula jadi kedekut. Tak boleh derma, ekonomi makin buruk. Tetap percaya pada Allah. Apa yang Allah sebut, apa yang Rasul sebut. Kerana Allah dan Rasul menyebut sesuatu yang akan berlaku betul, bukan amalan. Tuan-tuan, bila kita bertawakal pada Allah, rezeki kita ada. Tak kira zaman mana pun. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertawakal pada Allah, dijadikan jalan keluar. Direzekikan tanpa disangka. Allah tak sebut zaman mana pun. Tuan-tuan, sebab tu kita tengok zaman jatuh ekonomi ada orang naik. Bukan sikit yang naik. Ramai ekonomi tengah rancak, ada orang jatuh. Elok-elok ekonomi naik, dia jatuh. Bukan seorang, banyak juga jatuh. Jadi ini panggil hawajis qatara. Ini sufi, dia mendidik daripada apa yang disebut sebagai ketakutan, lintasan-lintasan ketakutan. Kita tengok anak kita nak kerja apa anak kita. Sebab ni dijangka 50 jenis pekerjaan utama akan hilang. Kita pun dah tengok. Nanti jurujual pun tak ada, pakai mesin vendor je. Tak ada jurujual. Dah hilang dah satu jenis pekerjaan. Nanti apa? Nanti start kitab pun orang tak beli. Sebab apa? Semua orang pakai PDF sekian-sekian. Kita Allah dah tak laku dah kitab. Tuan-tuan, itu cuma satu ruang yang ada untuk Allah tambahkan rezeki manusia. Tapi yang ni tetap. Tuan-tuan, yang kita hari ni orang sebut old school, new school. Sekolah lama ni. Ni generasi sekolah lama dipanggil. Old fashion. Ini baru. Yang baru sat semua pakai ni. Apa nama ni, digitalnya semua pakai sekian. Tuan-tuan, benda lama tetap berlaku. Tetap berjalan macam biasa. Kalau tu saat sekarang orang semua jual beli ni pakai QR code sekian-sekian. Tuan-tuan, yang manual tetap jalan. Saat mana ada orang pakai liling, siapa kata orang tak pakai liling? Orang pakai. Dulu kan kita kat rumah memang ada liling, takut blackout liling. Sekarang tak pakai liling ke sebab elektrik macam payah je blackout? Tak, tetap orang pakai. Akan ada waktu lilin tu digunakan. Lagi teruk orang letak lilin yang takik pula sekarang. Jadi, benda-benda yang kita sebut macam orang kata sebagai old school ni, nak istilah orang ini lah. Kita sebut sekolah lama ni, jenis lama, perangai lama, pattern lama. Tetap akan laku. Tentu banyak mana syarikat, dia keluar balik motor lama. Motor Honda Kart lama tu keluar balik. Vespa lama. Lagi mahal, 7,000, 10,000. Ingat murah, mahal lagi. Vespa lama. Yang orang bernostalgia naik Vespa, skuter tu. Zaman-zaman kita Vespa gear kat tangan ni masuk tok macam tu. Dia keluar balik. Harga dia lagi mencanak. Meroket harga dia. Jadi, kita jangan ada hawajisul khatara. Tentang berfikiran overthinking. Overthinking ni membahayakan. Anak kita pun nak naik motor, kita dah fikir jatuh lah langgar lori. Okey, jangan naik motor. Bila nak naik apa ni? Jalan kaki. Bila jalan kaki, fikir nanti kereta langgar belakang. Kaki pun jangan jalan. Habis nak buat apa dia kaki ni? Dia punya overthinking dia. Suruh naik kapal tak boleh. Naik kapal nanti terempas. Lihat dia punya overthinking dia. Semua benda dipikir nanti bala. Ini panggil hawajis. Dan kita nak rawat penyakit. Penyakit itu ada pada kita. Berfikir, belum buka bisnes dah rasa rugi. Itu dia tak berani. Orang kafir itu ke depan. Kita duk main penakut fikir macam tu. Walau kita lebih patut berani. Kita orang Islam dulu.
Mereka lah yang menerokai Laut Atlantik, Laut Pasifik, Laut Hindi. Semua laut mereka terokai. Mereka tak takut apa pun melainkan Allah. Jadi ke mana orang lain takut ni nanti jumpa jin laut lah. Jumpa apa ni, siput, sotong gergasi lah. Sotong kereta lah, sotong lori lah. Yang dalam air ni, bahaya ni. Jin laut. Tuan-tuan, ini semua panggil hawajis kata orang. Kita masuk hutang, belum masuk dah fikir harimau. Tu tak masuk-masuk. Masukkan ada harimau. Belum menyelang kat sungai, dia fikir buaya. Buaya pun tak fikir kita. Kita fikir dia. Akhir kita takut. Kenapa? Ni panggil hawajis. Dan inilah tujuan sufi. Jangan fikir bukan-bukan. Pasal nak masuk hutan, tawakal pada Allah, masuk je. Kalau ada keperluan. Nak ke laut, nanti ribut lah nanti sekian. Tak tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke laut. Kalau ada rezeki, adalah. Ni belum ke laut, fikir nanti mabuk sah, nanti ombak besar, nanti sekian-sekian, habis. Tak ke laut lah. Tak ke laut. Akhirnya kita tak menjadi makhluk yang tidak berproduktiviti. Pasif. Nakut. Semua takut. Kerana fikirnya bukan-bukan. Yang saya katakan baru, belum start bisnes dah fikir rugi. Buka bisnes 3 hari, 4 hari, pelanggan tak datang, habislah tutuplah aku. Dia dah takut. Habis orang lain pun dah tutup, nanti kita pula tutup. Tuan jangan fikir begitu. Tawakal pada Allah. Buat apa yang kita boleh buat. Dan rezeki itu akan datang. Ikut apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Orang Islam ni berani, kuat. Orang Islam ialah umat yang paling berani mencuba. Hari ini kita menjadi orang yang takut mencuba. Takut. Bila kita takut mencuba, maka ini penyakit hati kita. Dan wang kita wa amma ya'uqus salika fi sayrihi ila Allah. Dan kita nak putuskan semua penghalang yang menuju ke jalan Allah. Benda-benda yang nama halangan-halangan jalan Allah kita nak putuskan. Maka ini tasawuf. Itu yang paling besar penghalang kita jalan Allah ialah alasan. Macam mana saya dan tuan-tuan nak lawan alasan? Alasan paling susah lawan. Sebab alasan tu kita ciptakan sendiri. Saya ustaz nak pergi tapi, dia main buah tapi dia dah. Dan keluar tapi-tapi tu, lepas tu mesti alasan lah. Tapi, dan tapi. Dan ini kita panggil awaiq. Penghalang. Dan jalan kita menuju Allah sebab kita diajar. Namun kalau tuan-tuan jalan kita nak ke istana, tuan-tuan ada alasan ke? Ni Tuanku Sultan panggil. Dalam perjalanan kita ke istana, tuan-tuan ada alasan ke? Tak ada. Kalau jalan tu jam, cari jalan tak jam pula. Cilok kat sana, cilok kat sini. Asal sampai ke istana. Tuanku nak jumpa kita 9 pagi. Saya tak ada alasan mengantuk. Saya tak ada alasan sibuk. Saya tak ada alasan tak ada kenderaan. Saya tetap fikir macam mana 9 pagi nak sampai. Tetapi ini Allah panggil kita. Apakah kita ada alasan untuk menanggung-nanggungkan panggilan Allah Subhanahu Wa Taala? Dan wazahada fi kulli ma yulhi an dzikrillah. Dan kita, tuan-tuan, nak bersifat zuhud. Maksudnya meninggalkan setiap benda yang menghalang kita daripada ingat Allah. Dan hati kita tidak bergantung melainkan pada Allah. Secara kesimpulan, supaya kita jelas, sufi itu apa? Dan Syekh Abdul Qasim Kushairi, dalam kitab Risalah, dia akan sebut kaedah-kaedah sufi. Berdasarkan qala Allah, qala Rasul dan ulama-ulama yang mu'tabar. Maka kita menyebut secara ringkas yang diajar oleh Imam Qasim Kushairi. Sufi itu apa benda supaya kalau orang tanya kita. Tentu orang duk fikir duk sufi zikir menari, itu dia faham salah. Fikir sufi, mesti tak nak kerja tu, sufi tu tak nak kerja. Bila seorang disebut perkataan sufi, mesti buat benda-benda amalan pelik-pelik. Mesti amalan pelik. Tetapi itu bukan sufi sebenar. Yang kita perlu faham. Sufi ialah kata ulama. Huwa ma'rifatullah wa yaqin wa tauhidullah bil qulub wa tauhidullah wa tamjid wa tawajjuh ila Allah wa iqbalu alaihi wa i'radu amman siwahu wa uqufun ala ibadatihi wa ta'atihi wa wuqufun inda hududihi wa ta'abbudun bi syari'atihi wa ta'arrudun li nafhatihi wa hibatihi allati yakhussu biha awliya'ahu wa ahbabahu fadlan minhu wa karamah. Maksudnya tasawuf ni kita nak kenal Allah. Kita nak tambahkan keyakinan pada Allah. Kita nak esakan Allah dan mengagungkan Allah. Kita nak menuju kepada Allah. Kita nak bergerak menuju Allah dan berpaling daripada selainnya. Kita nak sentiasa iktikaf dalam ibadat kepadanya dan mentaatinya.
dan berhenti pada larangannya dan beribadat dengan syariatnya dan mendapat keberkatan dan kemuliaannya yang Allah khususkan kepada kekasih-kekasihnya sebagai satu kurniaan dan sebagai satu sifat pemurah Allah Ta'ala. Dan sebagai kesimpulan, ini ilmu tasawuf kata ulama. Annahu ilmun wa hikmatun wa tafsiratun wa hidayatun wa tarbiyatun wa tahzibun wa ilajun wa wiqayatun wa taqwa wa istiqamah wa sabrun wa jihad wa firar min fitnatid dunya wa zinatiha wa wabti'at. Kesimpulan sufi. Ini yang dibawa oleh Abu Qasim Kushairi dan semua ulama sufi yang mulia, iaitu ilmu, hikmah, hidayah dan tafsirah. Tafsirah maksudnya satu perkara yang kita nampak jelas. Tarbiyah dan pendidikan, rawatan dan juga sebagai satu wiqayah, yang sebagai satu benteng. Taqwa, istiqamah, sabar, jihad, lari daripada fitnah dunia dan segala hiasannya, dan juga mendekatkan diri kita pada Allah. Dan ini tasawuf. Dan ini yang kami ajak. Bukan kita ajak benda yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Sebab itu tasawuf salah satu ilmu Islam yang penting. Yang menghina tasawuf, yang meremehkannya, yang menidakkannya, yang menafikannya, melainkan dia jahil akan hakikatnya, jahil akan orang-orangnya, jahil tentang kandungan sebenar. Kerana kita bawa pada mukaddimah apa yang berlaku kepada Imam Ibn Athaillah As-Sakandari daripada memusuhi kepada mencintainya. Kenapa? Orang yang tak masuk dalam ilmu ini dia tak tahu apa-apa. Kalau saya tak masuk bidang hadis, saya tak tahu apa istilahnya. Saya masuk dan saya tahu istilah. Kalau saya tak masuk dalam bidang fiqh, saya tak tahu istilah fiqh. Saya masuk dan saya tahu istilah. Masuk dulu dan kenali istilah yang menjadi istilah penting untuk memahami satu ilmu dengan jelas dan betul. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.